Check 1 3. Well, this is Azza Lineage out of the Lineage family. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast with Ricardo and Ken from Sabah. This is Kinabalu Podcast. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh the podcast nombor 1 di Sabah, Kinabalu Podcast. Kenali Sabah dari sudut yang berbeza melalui audio konten kami di Spotify, Apple Podcast, YouTube dan seluruh podcast platform. Ya, untuk pengiriman produk dan perkhidmatan anda, bolehlah email kami di kinabalupodcast@gmail.com dan follow semua social media kami di Instagram dan juga TikTok Kinabalu Podcast Official hari ini. Punkis. Kihoi. Sipping moonshine, smelling as a top right. You say it sounds sexy and you love it when I'm talking in my tropical. Muli ka na pagtarak ng braso, sumarap wala ito. Biro pa dito na harianan, may kita mangintang nawayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Super legit. Dan kita sekarang berada di luar kawasan Kota Marudu, tapi kita masih lagi berada di Sabah. Iya betul. Dan aku sedikit gugup sebenarnya hari ini, Ken. Saya pun gugup. Ya, Tidak cukup tidur. Takut kena kuntau ni hari. Seriously man, aku sedikit aku punya respect very high lah on this orang bilang this kesenian inilah. Betul-betul, aku punya saya respect. pun. That's why aku rasa gugup, because aku punya respect sebenarnya sangat-sangat tinggi. Untuk makluman semua, aku dulu adalah karate boy lah kira dulu. Karate, taekwondo ya. Kau karate ya? Taekwondo sampai kuning. Karate sampai coklat. So di situlah. Kau ada warna lagi oh. Saya putih oh. Kau tahu apa saya dulu? Tang Sudo. Oh, Tang Sudo betul. Seriously. saya ikut 1 bulan. Kenapa mesti mau typical asal Cina mesti mau ikut yang Cina apanya? Sebab Cina punya tiada. Tang Sudo bukan it's a Korean, right? Korean. It's a Korean, right? Sama masa di tempat saya belajar dulu, dia tiada wushu. Kenapa kau tidak pernah mau belajar pencak silat? Sebab Tiada ada di peluang. Beaufort. Tiada peluang. Oh, tiada peluang, betul lah. Serius. Sama jugalah kalau kau tanya aku same thing. Aku rasa pencak silat ni bagi aku lah, macam di Kota Marudu, aku tidak pernah dengar pencak silat pun masa aku membesar. Saya tahu pasal mendalami silat ni. Maksud saya reading about silat lah. Saya tengok dari John Wick. John Wick ah? Well, kita ada Yayan daripada Indonesia. Ya. Kita ada all the big stars yang berlakon di Hollywood now, pun from daripada ini, semua memperagakan pencak silat di pentas antarabangsa. Ya, dan masa yang sama dia mempromotkan kesenian ini yang dari Nusantara. Betul. Cuma aku punya pandangan sebenarnya macam di Kota Marudu dia macam majority minority dusun. So bagi aku macam aku punya kefahaman ataupun aku cuba untuk faham yang kenapa dusun dah boleh silat ke? Begitu bah last time. Betul. But sebenarnya actually it's for everybody. Dan kita sekarang berada di satu studio ataupun satu persatuan pencak silat yang kira well known di Sabah dan juga di Malaysia, sebab diorang selalu ikut yang international juga secara dari segi peringkat kebangsaan juga. Kita berada di Radin Studio. Kalau betul sebutan aku Raden, kalau betul, kalau salah Raden, kalau tidak salah Radin, we don't know. Tapi kita akan berbincang ataupun dengan guest kita pada hari ini. Kita sangat honored, kita bersama dengan Tuan Guru Radin. Assalamualaikum Tuan Guru Radin. Selamat datang ke Kinabalu Podcast. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara kita daripada Kinabalu Podcast. Terima kasih kerana sudi untuk sesi kita pada malam ini, insyaAllah ya. Terima kasih. Tuan Guru selalu suruh anak murid yang bagi arahan kan. Saya arahkan Tuan Guru dekat dengan mic supaya kita ada satu konten yang lebih baik dan kita boleh share apa yang kita boleh share ini. Mantap. So, kita mula dari belakang sikit. Selepas ni kita ada Master Benji sebenarnya di sini. Betul. Tapi Tuan Guru Radin, asal dari mana, membesar di mana? Okey, saya perkenalkan dulu nama dululah. Boleh. Nama saya Radin Amirullah Johari Al-Ash. Saya berasal dan membesar di Johor. Iaitu Johor Bahru. Kemudian apabila habis zaman persekolahan, saya diarahkan oleh almarhum ayahanda saya, itu Radin Johari, untuk merantau
Okey. Okey, jadi salah satu tempat untuk saya ditugaskan merantau ataupun bertugas tu adalah di negeri Sabah ni. Betul. Dia yang minta suruh. Ya, betul. Tuan Guru ni selain daripada guru silat dan pemilik Raden Studio ni, ada kerja lain? Ada daily job? Ada. Ada Ya. Okey, baik. Secara hakiki ataupun tugas harian saya memberi khidmat lah. Okey. Khidmat kepada masyarakat, terutama Alhamdulillah. negeri Sabah ni lah, dalam ilmu perubatan Okey. tradisional Islam. Di Oh. samping tu mengajarkan ilmu bela diri, iaitu persilatan, dan juga ilmu dalaman, iaitu kerohanian, insyaAllah. Tambah aku takut. Tambah aku gugup. Dia punya aura ni dari tuan ni. Hui. Bukan dia roh ni. Dia tengok dia scan kau. Hui, Kau ini, nakal ya. Itu aku takut tu. Oh, saya jadi bila tuan scan saya, adakah kenakalan dalam diri saya? Jangan. Jangan. Nanti kau scan, aku pun kena scan kan kau ni. Kau lah saja. Baiklah. Anyway, so Raden, Tuan Guru Raden, daripada Johor Baru. Ya, betul, Johor Baru. Johor Baru, tapi bertapak di Sabah. Sudah berapa lama di Sabah? Okey, dia sebenarnya saya ni hanyalah penyambung lidah ataupun penyambung tugas. Okey. Asalnya berada di Sabah ni daripada almarhum ayahanda saya sendiri. Ayah dia pun dari sini dulu. Okey. Maksudnya adalah perguruan tu. Okey. Sebenarnya Raden Studio ni dia bukan satu perguruan. Okey. Dia adalah satu syarikat. Okey. Ataupun dia adalah satu jenama yang menghimpunkan pelbagai. Okey. Oh, I see. Dan asalnya adalah daripada Pertubuhan Seni Silat Gerak Kilat Kebangsaan, yang mana dimasuk di Sabah pada sekitar tahun 1983. Sudah lama. Lama sudah. Ya, kemudian bertapak di Tuaran. Ini zaman arwah dulu lah. Dengan kita punya legend-legend yang ada dekat Sabah ni lah. Baik. Otai lah. Ya, jadi dipendekkan cerita, zaman berubah zaman, maka apabila kita bila dah meningkat usia, maka itulah tadi saya diminta untuk ke Sabah bersama dengan ada abang saya lah. Abang Cuma sini dia tak juga? ada dekat sini. Oh, okey. Sekarang. So memang dari kecil memang ikut ayah lah. InsyaAllah, betul. Okey. Adakah secara sendiri minat atau macam mana? Atau dipaksa minat? Okey. Itu sebenarnya soalan aku. Okey. Okey. Minat dalam persilatan tu pada dasarnya tu yes, minat. Baik. Okey, tapi biasalah. Kita ni anak-anak kan, kecil-kecil dulu kan, panjat pokok sana, panjat pokok sini kan. Faham. Disuruh pergi gelanggang, kita panjat pokok. Okey. Dan sebagainya. Namun pada asalnya tu saya jiwa orang kata jiwa daripada segi agresif tu memang ada. Baik. Tapi daripada segi jiwa persilatan tu tak ada. Oh, begitu. Pada dasarnya. Namun apabila kita panggil apa, hidayah Jadi bila almarhum minta saya ikut, dan saya dalam fikiran yang kosong, jiwa yang kosong, ikut aja. Okey. Jadi apabila saya ikut persilatan ni, di situlah sebenarnya yang pertama sekali bukan saya kenal silat. Okey. Yang pertama bukan saya kenal silat. Yang pertama sekali yang saya kenal adalah gaduh. bukan. Ini yang zaman yang sebelum-sebelum ni. Kalau kita cerita panjang sangat nanti. Betul. Okey. Baik. Jadi Jalan degil. Sorry. jadi di situlah baru kita kenal apa itu hidup. Sebagai manusia melalui platform persilatan ni. Jadi sebenarnya daripada erti kata lain, silat ni dia konsep dia adalah dakwah. Jadi di situlah barulah perlahan-lahan minat, cinta dan semangat untuk mempertahankan agama, bangsa dan tanah air itu ada dalam diri. Alhamdulillah. Dan menjadi rutin harian, darah daging dan sebagainya. Mulianya silat ni. Ya. Wow. Aku rasa semana-mana seni mempertahankan diri ataupun bela diri, dia bukan sahaja perlu ada passion. Dia kena the blood streams in your blood. Dia kena macam mana? Dia kena kau kira nawaitu tu sudah kena tepat lah. Untuk ini, untuk bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi untuk yang lebihnya tu sebenarnya untuk sharing kepada anak-anak didik lah. Dan so bila pindah ke Sabah ni? Baru sekitar tahun 2007 Disember.
Lama sudah. 2007. Kira lama juga tu. 2007 lama sudah tu. 7. Oh, sudah berapa tahun dah? Lebih dari 10 tahun tu. Ya, dari Mungkin dalam 2017. 16 tahun. 15, 16 Lama. Sebelum itu belum pernah datang Sabah lah. Ikut bapak Ataupun lah. pernah? belum. Pernah. Oh, belum. Langsung. Belum. Oh. Jadi kita saya cut. Kita tak cerita kenapa kita datang Sabah. Okey. Ikut aja. Wah. Itu ikut aja. Tuan Guru Radin kalau maaf saya bertanya, Tuan Guru Radin nampak sangat muda. Berapa umur sekarang Tuan Guru? Yes, masih muda. 34 tahun. Uish. 34 Ya saya. Oh, kita sama umur. Alhamdulillah. Tapi kamu nampak lagi muda. Ya. Ya. Kau sama umur kan, tapi dia boleh scan kau. Kau tak boleh scan dia. Saya scan di komputer. Main-main ya. Okey, Tuan Guru start studio ni, Radin Studio ni di sini ni boleh cerita sikit pasal kita punya studio di sini. Bila mula, sudah berapa lama bertapak di Tanjung Aru Plaza ni? Sejarah dia lah. Okey. Kalau kita nak cerita pasal sejarah, bermakna kita back to basic. Sikit-sikit lah, brief lah. Okey. Tahun 80 lebih tadi saya cerita 83. Okey. Gerak kilat tu ada di Sabah. Kemudian semula-mula dia bertapak di Tuaran, kemudian dia menyebar di seluruh Sabah. Dan dia punya pusat dia, saya terus drag kepada tahun 2000 lah. Okey. Di Tanjung Aru depan Shell ni. Okey. Okey, sana. Masa tu dia tulis kompleks gerak kilat ataupun wisma gerak kilat. Okey. Okey. Jadi almarhum membuat rawatan dan juga mengajar ilmu bela diri. Dan berpindah di Plaza Tanjung Aru pada tahun 2006. Masa tu baru buka Plaza Tanjung Aru. Jadi bersama dengan ayahanda saya masa tu adalah kanda saya sendiri. Dan di sini merupakan markas sebenarnya. Markas untuk database dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama memberi khidmat, nasihat rawatan dan sebagainya. Dipendekkan cerita, 2007 tadi saya sampai menjadi jurulatih dan sebagainya. Dan pada tahun 2021 Okey. ya, 2021 PKP. Baru. Ya, 2021 almarhum ayahanda saya pun meninggal dunia. Itu gambarnya ada dekat sana tu. Di situ saya ni terpanggil untuk buka satu studio. Pada asalnya Untuk latihan lah. pada mulanya bukan latihan. Okey. Pada mulanya bukan latihan. Untuk apa tu? Studio rakaman. Yes. Rakaman lagu. Betul. Studio rakaman lagu. Oh, serius? Studio untuk Boleh lakonan. nyanyi ni. Boleh nyanyi ni. Okey. Baik. Sebab dulu saya pernah dilantik jadi EP untuk salah satu production lah. Jadi bila benda tu tak jadi seperti yang dirancang, Baik. benda pun kita dah buat, dah tu. Jadi saya berbincang dengan master, berbincang dengan pendekatan dan lain-lain sahabat. Disebabkan masa tu PKP, banyak gelanggang tutup. Okey. Jadi saya kata kita buat tempat untuk release tension lah dekat sini. Kita pasang punching bag apa semua. Jadi bila kita dah buat, kenapa kita tak buka pada umum pula lah, supaya ahli-ahli lain pun boleh datang. Betul. Jadi kita buka. Dan disebabkan kita ni kesatuan, saya ni jenis yang friendly ataupun suka bersama-sama Jadi tak kira dari apa pun perguruan, dari apa pun jenis bela diri, maka saya ajak bersama-sama. Kalau saya pakai nama Pertubuhan Seni Silat Gerak Kilat Kebangsaan, contoh kalau yang kawan ni satu daripada perguruan lain, dia jadi tak best lah. tak best lah. Jadi kita wujudkan satu nama branding, iaitu Radin Studio. Dan dekat dalam tu dia adalah gagadilan, ada muay thai, ada silat olahraga, ada kickboxing dan sebagainya. Jadi dan ada kelas kafa. Ada kelas kafa juga. Jadi di sanalah kita bergerak dari pelbagai latar belakang untuk meneruskan masing-masing punya perjuangan dalam bentuk bersama. Jadi itulah adanya Radin Studio ni. Namun daripada segi perguruan tetap on. Okay, so basically Radin Studio ni dia cover mixed martial arts. Sebab dia macam-macam ada Betul. Muay Thai ada semua. So bercerita tentang itu, kadang-kadang kita punya vision untuk ke mana hala tuju kita. Adakah kita mau mewujudkan sekadar ada yang healthy lifestyle kepada anak-anak muda kita yang lebih positif, ataupun kita mau aim untuk kesukaan C dan sebagainya, ataupun tuan guru punya ni ke arah mana visi? Okey. Yang pertama sekali, dalam ilmu persilatan
kita belajar ilmu perang. Okey. Okey. Kita tak belajar ilmu sukan. Okey. Namun apabila disukankan, untuk supaya silat itu tak ketinggalan zaman, maka kita kena ikut arus. Baik. Maka kita wujudkan silat sukan tu. Pastilah bila silat sukan kita wujudkan, kita nak yang terbaik. Betul. Dan saya pernah berkata dengan saya punya jurulatih, jika pelajar-pelajar yang ada sekarang ni yang masih muda, baru umur dalam 12 tahun, yang dewasa pun ada lah, yang dewasa dewasa lah, tapi yang umur 12 tahun ni, kalau kita target dia betul-betul, sebab itu hari kita pergi Labuan, kita dapat untuk pelajar yang umur 8 tahun sebagai anugerah Tunas Harapan, dan juga yang wanita pun dapat silat. Dini Harapan untuk Labuan lah, itu hari ada kejohanan. Jadi saya bagi sedikit motivate pada mereka. Sekarang umur mereka 8 tahun, 12 tahun. Bayangkan 10 tahun lagi, yang di mana kita dah tahu sekarang ni rangka persilat, iaitu silat kebangsaan, ingin masuk ke Olimpik. Okey. Tak mustahil mereka yang umur 12 tahun, 10 tahun lagi, 22 tahun, itulah waktu diorang dalam Olimpik. Betul. Jadi standard age. Yes, kenapa kita tak teruskan? Jadi mestilah ada target-target yang macam tu lah. Itu dalam ilmu persilatan lah, silat sukan. Dan daripada segi perguruan pula. Daripada segi perguruan pula, macam tadi kita balik pada konsep yang tadi tu, ABATA, agama, bangsa, tanah air. Apabila agama, pastilah tak kisahlah agama apa pun, pertahankan agama. Bangsa tak kisahlah macam mana pun, pertahankan kita punya bangsa kita, asal usul lah. Dan juga mana kita punya bangsa-bangsa yang masih mengamalkan amalan-amalan yang bertentangan dengan apa yang sepatutnya, maka diislamkan di situ. Kan? Mana yang patut ada, yang mana buang-buang. Dan tanah air kita yang perlu kita perjuangkan lah. Dan mempertahankan ilmu para leluhur, itu pasti. Sebab kalau bukan kita yang pertahankan, siapa lagi nak pertahankan? Betul. Boleh, tak ada masalah. Nak main Muay Thai, sebab kita ada Muay Thai. Nak main boxing, kita ada boxing. Sebab apa saya buat macam tu? Saya kasih pecah lah ni terus dekat video ni, biar orang nampak. Kenapa macam tu? Kasih pecah, kasih viral. Muay dah banyak dapat tempat untuk anak muda zaman sekarang. Saya tak ada masalah, diorang nak belajar Muay, bagus. Saya suka. Saya memang suka Muay. Saya memang suka lasak. Tapi kalau kita terus hanya dengan cara kita yang sebelum ni, dengan silat begitu, takut kita hilang tempat untuk anak muda kita sendiri, untuk Melayu kita sendiri. Jadi sebab itulah saya invite Muay. Jadi diorang nak belajar Muay ke, diorang nak belajar silat ke, diorang nak belajar kegandilan ke, diorang nak belajar boxing ke, tapi saya nak mereka ni orang yang boleh mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. You nak belajar apa, you punya suka. Tapi yang tadi ni mesti Baik. Itu kita punya ni lah, salah satu lah daripada sport macam tadi saya sebut lah. Core principle dia lah tu, ABATA. Tolak sikit kita punya yang orang cakap peraturan dan undang-undang ni. Aku mau cerita yang belakang, cerita sikit. Guru Radin pernah orang cari pasal lah tu, guru? Pernah tak? Silap orang di kedai kopi ke, something ke, ada. Kacau. Ada. Berapa jauh dia terbang? Sebelum dia terbang, saya terbang dulu. Sebab kita mengajar ilmu selamatkan diri kan. Jadi selagi boleh lari ya. Langkah 1000. Selagi boleh lari. Baik. Itu depan kamera. Yang belakang kamera pernah tak? Ada. Tapi itulah biarlah cerita yang lalu. Tapi kadang mempertahankan diri, itulah sebabnya dia seni mempertahankan diri. Pertamanya nama dia seni mempertahankan diri. Maksud dia adalah ilmu untuk kau mempertahankan diri kau kalau ada apa-apa yang tidak bagus atau tidak diingini. Dan selebihnya daripada itu ialah sekarang macam Tuan Guru Radin cakap tadi, kalau tidak mau ketinggalan, kena ikut arus zaman, which is sukan dan sebagainya. Saya ada berjumpa beberapa guru juga bercerita secara kedai kopi yang bercerita sama dia apa pendapat tentang sukan di Malaysia, macam mana pandangan di Sabah ini sendiri tentang silat ni. Adakah diorang adakah kuasa-kuasa besar contohnya macam datuk-datuk ke yang mau support ke, ataupun diorang tidak berapa pandang ke, ada macam diskriminasi dan sebagainya. Ada cerita tentang itu. Dan ada yang bercerita mengaku yang tidak berapa bukan tidak setuju, tapi dia rasa macam bila disukankan dia jadi macam lembik sedikit, sebab tarik sikit lepas balik kan, touch sikit pakai point sekarang kan, terus macam dia anti climax, dia macam kita nak bang macam dulu mungkin 80s zaman 80 90-an. Tapi kita faham sekarang
rabak nanti di Olimpik kan. So kita faham pasal tu. Berbalik kepada inti parti yang saya cakap tadi, adakah pencak silat ni di Sabah ni di level yang mana orang acknowledge, maksudnya orang bagi laluan, bagi pandangan. Memang kita hormat, tapi dengan berbanding dengan martial arts yang lain. Okay, ini silat sukan Yes. Okay, kalau kita ikut pada grab, the best buat masa sekarang. Wow, okay. Itu hari kita tengok pada Sukma Sukan Malaysia yang terbaru ni, berapa banyak silat bagi Betul. menyumbang pingat kepada tim Sabah. Betul. Silat up. Up. Serious up. Baru-baru ni dapat lagi inisiatif. Dari Raden ada? Ada, pasti. Oh, pasti. bangga. Kat sini pun pernah kita gunakan sebagai latihan pusat mereka sebelum Premier Sarawak Championship masa tahun lepas. Oh. Di sini diorang berlatih. Dan diorang berendam air semua di pusat rawatan saya. Wow. Okay, jadi kita berbalik pada atlet. Okay. Kita tengok inisiatif yang mereka dapat baru-baru ni. Untuk silat, pencak silat, kalau tidak silap saya 70 lebih ribu. Uish. Muay Thai 90 lebih ribu daripada kerajaan. Ini maksudnya grab tu makin menaik. Jadi jangan kata tak ada sokongan. Ada. Ada. Caranya mesti nak kena betul. Kena ngam. Oh, bukan under table deal lah. No lah. Kau ni apa ni? Kau ni ada table pula atas table lah Transfer. QR. Ada grant dari kerajaan Betul. lah. Ada. Itu hadiah kemenangan. Oh, Itu hadiah kemenangan 70 lebih ribu tu adalah hadiah kemenangan. I see. Sebelum-sebelum tu tinggi tu. Perlawanan nak pergi apa semua memang disponsor. Dan setiap kalau kita nak kata sokongan daripada Datuk, sokongan daripada YB ataupun sokongan daripada orang korporat untuk sukan silat ni memang ada, dan kita tak boleh paksa. Barang ni subjektif. Baik. Yes. Mungkin ada orang ni dia jiwa dia pada boxing. Okay. Kita minta dia sampai berbuih pun dia nak sponsor untuk boxing. Go lah. Tapi ada orang yang nak pada silat. Jadi sebab tu saya kata kena mesti pada caranya. Okay. Mesti nak kena kenal siapa. Okay. Kan? Yang betul. jiwanya Betul, tu betul, baru betul, boleh betul. sembang. Betul. Baru boleh kopi. Kita tolak sikit silat. Saya tahu Tuan Raden boleh rawatan juga. Adakah itu Syifa atau macam mana? Ataupun Okey. Syifa atau sebagainya. Sebagai seorang Muslim, yes. Okay. Mesti Syifa. Betul. Sebagai seorang Muslim, mesti Bismillah. Tak lari. Jadi, tapi daripada dasarnya adalah perubatan tradisional Melayu. Okay. Namun kalau saya lebih suka dipanggil perubatan tradisional pendekar Melayu. Oh. Sebab apa? Kalau tak tahu ilmu rawatan, macam mana nak jadi pendekar? Betul. Dalam ilmu pertempuran ni ada bisa, ada racun, ada sihir, ada itu, patah tulang, patah ini. Kalau seorang pendekar tu dia tak tahu merawat, kalau atlet dia jatuh patah tangan, apa dia nak buat dekat situ? Jadi secara rawatan tradisional pendekar itu ada. Betul. Itu perubatan Melayu. Dan kita gabungkan dengan rawatan Islam supaya yang tadi saya sebut apa-apa perkara yang tidak tepat melalui adat budaya bangsa ini boleh diislamkan. Faham. Semua balik ya. Yes. So Tuan Guru ni bila mula ni perbuatan rawatan secara ni holistik ni? Belasan tahun. Umur belasan tahun lah masa tu. Awal loh. Is it gifted ataupun kita kena belajar benda tu? Atau dua-dua sekali? Tuan memang ada dan juga untuk belajar sekali. Dia macam Messi dengan Ronaldo lah. Okay. Oh, okay. Messi dia bakat ke ataupun sebab dia kuat training? Bakat dia memang ada dan dia kuat training dia jadi. Cristiano Ronaldo bakat dia kalau nak bandingkan dengan Messi lagi jauh. Tapi jauh disebabkan dia punya kekuatan latihan dia dapat. Jadi kedua-dua tu boleh diusahakan lah. Kedua-dua tu boleh diusahakan. Ada bakat, tak ada usaha pun tak jadi. Ada usaha, tak ada bakat pun tak boleh. Bagi salah satu rawatan yang dibuat. Boleh share? Boleh share Boleh ke? tak share? Boleh, Okay. insyaAllah. Apa yang orang datang selalu yang rabak sikit? Datang Busung. Okay. Busung ni Betul. pasal ni buat kebun kan? Pasal Yes. Busung. Semai. Ini kira sihir orang lah. Si orang. Okay. Semai. Semai. Ui. Semai. Oh. Breast cancer. Ada datang? Breast cancer? Okay. Oh. Sebab saya buat rawatan ni bukan sekadar yang spiritual ni saja. Okay. Kadang-kadang anak demam pun datang situ juga. Tapi kaedah tradisional. Jadi kalau nak balik pada tadi tu, ya memang banyak kes yang pelik-pelik yang berkait dengan masalah spiritual tu memang ada. Suami isteri ada datang? Macam ada masalah suami isteri? Ada.
Ada. Yang Tuan Guru Radin. yang ini 1 nak 2 3 pun ada. Oi. Tapi saya selalu interview dulu. Saya akan tanya dulu kemampuan dia dan sebagainya. Takkan kita nak terus-terus kan. Tak boleh, kesian perempuan kan. Tuan Guru tengok muka dia. Lainnya Dia datang Tuan Guru. Kita berlakon sikit. Tuan Guru kan orang seni juga. Isteri saya selalu tak nak. Boleh Tuan Guru bantu? Macam mana Tuan Guru? Ada cara dia. Ada. QR code. QR code Grab hantar Imago. Tapi Tuan Guru, berapa kosongnya? Sampai sebegitu lah. Ada busung dan sebagainya tu. Banyak. Macam tadi yang datang tadi banyak yang kes kena semai. Tadilah. Okay. Dia macam ada musim tu. Ada musim ya? Udah macam ada musim. Nanti kalau waktu busung aja yang datang. Sakit yang busung gitu. Kebanyakan macam tu. Dia ada waktu. Kalau bajau cakap busung bana peranak Itu kalau bajau lah. Okay. Dia macam ada musim lah. Ini busung ni kira paling teruk lah mana kan? Masih ada lagi ya? Ada lagi kah? Masih boleh dirawat. Tapi dia antara salah satu penyakit yang agak mencabar untuk dirawat. Sebab dia akan melibatkan semua jenis organ. Kita cover sini, organ sini. Kita cover sini, organ sini. Jadi kita nak kena bijaksana lah untuk bagi dia ramuan dan sebagainya supaya benda tu seimbang. Kalau kita tak balance, sana meletup. Sini tak balance, sana pecah. Kena balance. I see. Ada dapat kecaman daripada doktor-doktor? Itu biasa. Iya kah? Itu biasa. Mestilah. Ini tak ngam lah. Ini tak ngam. Dia memang saintifik kan. Memang dia akan bagi yang saintifik. Right, approach. Tapi kalau dia orang kena tanya pasal macam mana kita hidup, mana dia orang cakap jantung. Betul. Tapi siapa kasih hidup tu jantung? Faham. Di atas. Tapi daripada segi doktor saya tak ada masalah. Sebab almarhum ayahanda saya dia merupakan memang seorang profesor doktor. Perubatan, agama, tauhid marifatullah dan sebagainya lah. Bahagian pembuatan ubatan mentah. Dan saya belajar banyak di sana. Dan saya sendiri pun banyak kali juga kena invite pergi Queen, pergi Gleneagles, pergi KPJ untuk buat rawatan. Kadang-kadang ada benda yang doktor tak boleh settle dan dia minta kita bantu. Sebenarnya sekarang ni kalau dia ikutkan untuk rawatan tradisional, tak kisahlah apa rawatan tradisional, termasuklah rawatan syifa, sangat bagus perkembangan dia. Sebab kita, bukan kita, itu kerajaan, itu Kementerian Kesihatan Malaysia dah mewujudkan BPTK. Apa benda tu? BPTK adalah Badan Perubatan Tradisional Komplementari. Jadi di sana ada unit-unit lah perubatan tradisional dan sebagainya. Dan saya juga antara salah satu perawat yang ada di bawah BPTK. Jadi itu tak bermasalah. Okey. Tak ada masalah. Saya ada pertanyaan ni. Kau apa masalah kau? Bukan bang. Saya tidak masalah. Saya okey. Ingat kau muka siapa, kau apa-apa. Nah. Kalau yang gangguan paranormal ada orang cari juga. Ada. Itulah paling banyak kan kau ni. Itu paling banyak. Lepas tu yang ada juga kadang-kadang kan saya dengar dari kawan bilang, ayah malang sungguh saya 1 bulan ini mau cari orang ubat lah. Adakah orang begitu? Ada. Dia minta kasih naik kelak kan nanti. Ada juga. Macam-macam lah ni kalau sudah sampai gitu kan. Yalah, jangan kita panjangkan. Saya mau berbalik. Kita dah about 12 minutes bersama dengan Tuan Radin. Jadi saya mau balik kepada Radin Studio ni. Ada berapa ramai student sekarang di Radin Studio ni? Campur semua lah sekali. Okey. Kalau campur semua unit, saya rasa memang cecah ratus sebenarnya. 100 lebih gitulah. Kita buka 2020 betul-betul official 2022 lah. Okey. 2022 yang betul-betul official. 2023 kalau lebih. PKP semua boleh datang balik yang kan. dekat sini lah. Kalau untuk Radin Studio saja. Kalau kita sebut pasal perguruan, kita nak gabung Combat Gangadilan punya perguruan, Gerak Kilat punya guruan. Ramai sangat tu. Tu pecah kan. Kita ambil yang Radin Studio. 1000 kali tu kan kalau itu. Lebih. Seluruh Malaysia? Malaysia. 10,000. Lebih. So ada ramai student dan sebagainya. Umur paling muda umur? Paling muda? Betul. 5 tahun, 4 tahun ada. Hantar sini. Alhamdulillah. Daripada anak dia asyik tengok itu. Ya kan? Marsha and the Bear. Baik dia bertumbuk. Luntur bulu yang paling dari atas pula umurnya?
itu susah kita nak cakap, subjektif. Ada yang 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih. Kadang-kadang kalau kita buat panggilan datang untuk adik, untuk bahagian sesi yang lebih kepada kerohanian, yang umur 80 pun ada datang. Sebab kita ada sesi kan, rohani, jasmani. Tuan Guru Radin cakap ada banyak dia di Radin Studio ni ada banyak pecah-pecahan dia, banyak sukan-sukan dia dari segi mempertahankan diri. Tuan Guru Radin sendiri master in what? Silat. Spesialis silat. Silat apa? Silat ada banyak juga ni kan? Betul. Kalau saya tak salah. Pertubuhan seni silat gerak-gerak kebangsaan. Okey. Itu pencak silat tu ataupun ni ada gayung ada kan? Silat gayung ada, silat ini ada, silat mabuk ada tak ada? Ada kan? Ada. Dia tidur malam ni tiba-tiba besok dia bangun dia kata dia jadi guru silat. Itu silat mabuk lah. Betul juga kan. Itu banyak sekarang. Belajar begitu. Elakkanlah kalau boleh biar berguru. Kalau ni nanti dia tidak haluan yang salah pula kan. Betul ke? Yalah. Nanti dia pandai-pandai apa yang dia ajar, dia baru bangun besok dia buka studio. Tak apa-apa dia ajar. Sesat nanti. Sebelum kita habis nanti kita tanya Tuan Radin, kita bagi ruang Tuan Radin nanti. Tapi saya ada terbaca tentang Bruce Lee dengan satu tuan guru silat. Masa tu Bruce Lee pernah datang, diorang pernah berlawan. Ini saya nak tahulah allegedly. Macam saya agak-agak. Dan Bruce Lee kalah dengan orang yang tuan guru silat tu. Saya tidak tahu Tuan Radin ada dengar atau tidak. Betul ke tidak? Ini mitos ke apa ini? Okey. Jika nak kata mitos pun kita tak boleh sahkan. Okey. Kita nak kata bukan mitos pun kita tidak boleh untuk sahkan. Jadi yang terbaik, baguslah kita terus bertanya dengan waris kepada almarhum tuan guru tersebut supaya tak menjadi fitnah. Kan? Siapa warisnya? Pastilah Gayung. Gayung. Ya. Saya tahu. Dan filem dia pun nak buat sekarang ni. Tak lama lagi keluar. Wow. Baik, Tuan Guru Radin, saya ingin bagi ruang Tuan Guru Radin untuk kepada anak-anak muda yang mungkin kita bukan letak perpeleseran lah, tapi mungkin yang tidak ada hal tuju, mungkin terbawa-bawa, terikut kawan, tidak tahu apa membuat dan sebagainya. Sebab saya ada bercerita dengan Tuan Zul banyak dia punya ahli-ahli dulu yang dia selamatkan daripada yang bermasalah, yang ditangkap-tangkapnya. Lebih kurang gitulah. Tapi dia bawa, alhamdulillah sudah okey. Bila ikut ni dia orang rasa ada family, ada dia orang something yang dia orang look up onto. Apa nasihat Tuan Guru Radin kepada mungkin kita punya listeners dan pendengar, penonton? Okey. Sebelum nak sebut pasal tu, tadi berulang kali sebut pasal pencak silat. Okey. Jadi untuk makluman, UNESCO dah sahkan pencak silat panggilan Indonesia. Malaysia silat. Silat saja. So silat saja. Yes. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni, kejuaraan pencak silat itu akan berlaku dekat Indonesia. Kejuaraan silat olahraga ataupun silat, maka di Malaysia. Ini memang dah digazetkan di UNESCO masa tu. So siapa kuat? Pencak silat ke silat? Sama kuat dia. Bahaya ni. Okay. Berbalik pada tadi apa pesanan lah Okey, kepada semualah masyarakat di luar sana. Tak kisahlah lelaki ke, baik, perempuan ke, pelajarilah ilmu bela diri. Okey. Sebab apa perlu pelajari ilmu bela diri? Kerana apa yang kita hidup ini yang perlu kita bela. Yang perlu kita bela adalah diri kita. Untuk apa? Ilmu bela diri ini untuk membela diri kita agar tidak terjerumus dengan pahala dan juga dosa ini. Kita boleh tengok yang mana satu. Dan yang dibela mestilah terbela. Terbela dari apa? Daripada dosa. Baik. Terbela daripada kesalahan. Terbela daripada jenayah dan sebagainya. Dan bela, apa yang perlu dibela adalah diri kita agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Itu pasti. Jadi melalui apa pun bela diri, dan kita memang silat, kalau boleh belajar silat lah kan? Okay. Belajarlah ilmu yang apabila kita pelajari itu bukan membuat kita semakin riak
angkuh dan takbur dan sebagainya. Apabila kita mempelajari satu ilmu yang mana kita menjadi semakin riak, angkuh, bongkak dan takbur, itu bukanlah ilmu bela diri. Itu adalah ilmu merosakkan diri, ilmu memusnahkan diri. Sebab kita nak bela ni adalah bela di dunia dan di akhirat. Jadi saya serulah kepada anak-anak muda di luar sana lah, pelajarilah ilmu para leluhur kita, iaitu ilmu persilatan ini. Kerana di dalam itu bukanlah hanya sekadar ilmu tumbuk terajang. Baik. Di dalam silat itu ada sirat. Di dalam silat itu ada tarikatnya. Itu silat dan tarikat. Sirat, siratul mustaqim. Ada jalan yang betul untuk kita. Itulah silat, itulah sirat. Sirat apa? Siratul mustaqim. Di mana di dalam itu mengajari kita tentang apa itu insan. Apa itu adat, budaya dan sebagainya. Mudah-mudahan ia bersesuaian dengan apa yang kita hajati, iaitu pejuang-pejuang kepada bangsa dan tanah air inilah. Saya tak ada masalah kalau macam saya sebut tadi, untuk mereka belajar muay, taekwondo ataupun sebagainya. Tapi tapaknya tu biarlah belajar silat. Selepas itu terpulanglah dia nak belajar boxing ke, nak belajar muay ke dan sebagainya ke. Sebab apa? Melayu. Kalau dulu pentas Sunda, Nusantara dan sebagainya. Ni kalau kita nak cerita sejarah panjang cerita dia. Tapi kita nak cerita kependekannya tu. Orang Melayu ni dia mesti pandai silat. Dia mesti faham agama. Kalau orang Melayu dia tak faham silat, dia bukan Melayu. Kalau orang Melayu ni dia tak faham agama, dia bukan Melayu. Sebab Melayu ni dia tetap ada adat, budaya dan agamanya. Ini baru Melayu. Sebab itulah sesuai kata Datuk Laksamana Hang Tuah, tak akan hilang Melayu di dunia selagi berpegang dengan Islam. Jadi perlu untuk sasiah diri kita, untuk disiplinkan diri kita. Sebab saya ini susah dibendung. Okey? Dengan silat saya terbendung. InsyaAllah. Alhamdulillah. Wah, terima kasih Tuan Raden, Tuan Guru Raden. Saya banyak belajar hari ini, even though singkat. Mungkin kita boleh dapat episod-episod yang lain lagi berbeza, terutama yang busung tadi tu. Kau ni. Sebab hari ini kita lebih kepada silat, seni bina silat, dan juga orang cakap seni bela yang ditawarkan di Raden Studio. Jadi kalau kamu ingin ke Raden Studio ataupun rasanya mau hantar anak ke sini, boleh ke Facebook dorang, betul? Boleh ke Facebook dorang Raden Studio, boleh cari dorang di Facebook, dan juga dorang ada TikTok, ada Twitter, semua dorang ada ni, Raden Studio Silat. Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, dan juga dorang boleh email dorang di Raden Studio. Dan boleh juga call diorang di 0197583854. Diorang boleh WhatsApp dorang dan tanya tentang apa-apa saja, mungkin hantar anak dan mungkin merawatan juga. Boleh. Dan saya dari Deep Down Inside, saya ingin saya punya respect, macam saya cakap, saya punya respect sangat tinggi tentang silat. Saya sebenarnya membesar saya dusun, jadi saya punya culture sedikit berbeza walaupun saya Muslim. So saya sangat itulah saya ikut karate itu. Kalau saya tahu silat, memang saya ingin betul-betul ingin belajar sebenarnya silat ni. Dan apapun saya sangat berterima kasih dan honored to have you here in Kinabalu Podcast. Saya harap kita punya sesi ni boleh berkembang jauh, kita boleh share, ramai lagi orang boleh pelajari tentang seni bela silat ini. Aku buang sudah pencak. Sebab pencak Indonesia punya sudah digezetkan lah, diperbetulkan. Betul. Kan? Dari saya pula, Tuan Guru, saya sebenarnya banyak respect dengan ahli-ahli martial art ni. InsyaAllah. Dan yang saya tengok tadi dulu, wushu, itu semualah yang dalam judo. TV itulah, judo, semua itulah. Betul. Sampai saya terikut tang sudo. Saya tidak nampak banyak tentang silat. Jadi kurang pendedahan masa itu. Kurang pendedahan. Jadi dari masa kita berpodcast dengan Tuan Zul hari itu, sampai ke hari ini betul-betul saya mendapat maklumat sendiri dari Tuan Guru, InsyaAllah, dengan yang lebih dalam pasal silat. So thank you very much pasal dengan busung, sharing lah. Pasal busung itu nanti episod yang akan datang. Itu banyak cerita tu. Boleh. Jadi terima kasih banyak-banyak Tuan Guru Raden, kita bagi ruang. Tuan Guru, you want to say apa-apa kepada kita punya pendengar? Okey, kepada pendengar di luar sana, InsyaAllah ikutilah Kinabalu Podcast. Ya. Sebab apa, saya tengok YouTube dia banyak podcast dia bukannya
tak berfaedah. Dia banyak podcast dia yang ada faedah. Jadi channel ni perlu dikehadapankan. InsyaAllah. Perlu disokong oleh ramai pihak. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang sokong, kita baik ni. Nah, itu dia. Jadi insyaAllah untuk bahagian saya, persilatan, ilmu bela diri dan sebagainya, belajarlah semua. Puasan kamera. Belajarlah semua. Apa pun kamu nak belajar, tak ada masalah. Tapi jadi orang. Jangan jadi insan. Jangan jadi orang. Kalau orang banyak, orang-orang dekat apa tu dipanggil orang di tempat sawah-sawah tu. Jadi insan, jangan jadi orang-orang. Okey. Dalam tu. So sampai di sini je episod kita. Thank you very much Tuan Guru Raden. Kita ada satu episod lagi bersama dengan Master Benji. Jadi sekali lagi to all of you out there, kalau kamu ingin orang cakap belajar lebih ataupun mengetahui lebih tentang Raden Studio ni, boleh pergi Facebook dorang punya social media semua ada. Dan kita berehat di sini. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh podcast nombor 1 di Sabah, Kinabalu Podcast. Dan Ken, your part. Sorry. Jadi kenalilah Sabah dari sudut yang berbeza melalui audio konten kami di Spotify, Apple Podcast, YouTube dan seluruh podcast platform. Ya, untuk mengenalkan produk dan perkhidmatan anda, email kami di kinabalupodcast@gmail.com. Dan jangan jadi orang-orang, follow semua social media kami. Betul. Jadi insan. Jadi insan yang mengikuti semua social media kami di Instagram dan juga TikTok. Betul. Kinabalu Podcast official hari ini. Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Raden Amir. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast di Sabah. Ciao and ciao. Ciao bella ciao. Systems are offline. Kopi sinangan kumada kayo to insanan, yoho huguan, ontok timpo diki, makimangaw kau Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Visual Pembangunan Sabah.